Assalamualaikum dan salam Malaysia. Menani anda bersama saya Carol Hafiz Yunus langsung dari Parlimen. Hari ini 1 Mac 2023. Kita akan teruskan melihat dan juga mendengar sesi perbahasan yang akan berlangsung pada hari ini. Kalau kita melihat kepada 2 hari yang sudah, banyak perkara yang telah dibawakan antara isu MySejahtera dan juga pelbagai perkara lain yang memberi kepentingan kepada rakyat. Hari ini kalau kita melihat kepada aturan urusan mesyuarat, antara isu yang disentuh ataupun menjadi tumpuan berkenaan dengan bantuan kepada bangsa banjir, bencana alam, kebakaran dan sebagainya, isu CPTPP, isu Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan kalau saya melihat kepada aturan urusan mesyuarat pada hari ini, pada 1 Mac 2023 bagi sesi pagi ini, antara persoalan yang pertama disenaraikan, Ahli Parlimen Baram akan bertanyakan kepada Perdana Menteri berkenaan dengan apakah jenis dan juga nilai bantuan yang disalurkan kepada mangsa-mangsa bencana alam seperti banjir, kebakaran di tempat kediaman pada masa sekarang ini. Dan berkenaan dengan isu CPTPP ataupun Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik, ini satu isu penting di mana Ahli Parlimen Kemaman akan bertanyakan kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berkenaan dengan pendirian pihak kementerian berhubung dengan isu yang dinyatakan iaitu CPTPP yang begitu jelas memberi impak kepada sektor pertanian negara. Bagi persoalan di bawah perkara Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia, Ahli Parlimen Bangi akan bertanyakan kepada Menteri KKD ataupun Komunikasi dan Digital berkenaan dengan statistik bilangan individu yang disiasat didakwa yang melibatkan hantaran atas talian ataupun dalam talian yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya sejak tahun 2009 hingga kini mengikut tahun dan juga jenis hantaran. Itu 3 soalan yang tersenarai di atas yang pastinya akan menjadi tumpuan kita pada hari ini di Dewan Rakyat. Dan antara lain yang menyebut juga Ahli Parlimen Sungai Besar bertanyakan kepada Menteri Koskop atau Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan keterlibatan serius koperasi-koperasi berkaitan dengan sektor agro makanan bagi membantu negara berdepan dengan krisis bekalan makanan pada masa sekarang dan juga akan datang. Baik saudara, selain anda boleh menonton kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM My TV, anda juga boleh tonton kami di pautan yang kami sediakan kepada anda. Ada 3 pilihan yang anda boleh tonton kami menerusi pautan myclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen dan juga di rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga anda boleh buat turun RTM Click di telefon pintar anda untuk tontonan tidak kira di mana anda berada. Baik saudara, seperti biasa kita akan sehingga jam 12 tengah hari di saluran TV1 dan akan diteruskan di saluran berita RTM My TV bermula jam 12 sehinggalah selesai pada sesi pagi ini dan akan diteruskan pada sesi petang di saluran yang sama bermula jam 2.30 petang sehingga selesai. Banyak perkara yang akan terus dibincangkan untuk anda, pastinya membawa kepada kepentingan rakyat Malaysia dan juga membentuk masyarakat madani yang kita ingin kongsikan. Baik, pastinya juga akan terus kita melihat perbahasan-perbahasan Belanjawan 2023 akan terus diteruskan untuk kita melihat dan bagaimana ianya akan dikongsikan kepada anda. Sekali lagi kepada anda, kita kongsikan sekali lagi pautan-pautan yang anda boleh tonton kami secara dalam talian. 2 pautan yang kami sediakan di rtmclick.rtm.parlimen.gov.my dan juga di rtmparlimen.rtm.gov.my serta di MyClick yang anda boleh mak turun di telefon pintar anda. Jadi kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk sesi perbahasan pada hari ini. Silakan. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berhormat, sebelum saya memulakan soalan lisan ini, ingin saya berkata sepatah dua lah. Ya. Untuk makluman, terutama sekali mereka yang baru di dalam Dewan Yang Mulia ini, ingin saya peringatkan kehadiran Cok Ma ini adalah sebagaimana dianugerahkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ia melambangkan ke-9 Raja-Raja Melayu juga. Selain pada itu, tanpa kehadiran Cok Ma ini, apa yang kita laksanakan di dalam Dewan ini tidak ada keabsahannya. Selain itu juga saya ingin menasihatkan masa yang diberi untuk kita berbahas, cuba tumpukanlah kepada kawasan-kawasan. Kerana kalau kita lihat, retorik-retorik yang berkaitan tidak melambangkan aspirasi yang berhormat yang hadir pada Dewan ini, yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Saya mulakan soalan lisan dengan menjemput
Datuk Anji Ngau Yang Berhormat Baram. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya mulakan dengan satu pantun untuk Menteri. Anggun putri di singgasana, kilau cahaya delima batu. Kepada Yang Berhormat Datuk Menteri yang bijaksana, soalan saya nombor 1. Terima kasih. Bersemangat Baram pada pagi ini berpantun juga. Boleh saya balas, Yang Berhormat Speaker? Raja bersiram dalam hikayat, bergelapan tempatnya tentu. Wabi Baram berjiwa rakyat, dengarlah jawapan Baram nombor 1. Okey, Yang Berhormat Yang di-Pertua, kerajaan akan meneruskan bantuan bagi mangsa-mangsa bencana yang layak seperti berikut. Bantuan wang ihsan dengan nama singkatnya BWI yang bernilai RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah KIR dan juga RM10,000 kepada waris bagi setiap mangsa yang meninggal dunia akibat bencana. Datuk Yang Pertua. Yang kedua, bantuan barangan keperluan asas BBKA sebanyak RM2,500 kepada setiap KIR. Dan yang ketiga, Yang Berhormat Baram, bantuan pembaikan rumah BPR dengan hak nilai maksimum sehingga RM5,000 kepada setiap KIR juga. Selain dari itu, jika penilaian kerusakan rumah didapati melebihi RM5,000, kerja-kerja baik pulih akan dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dan juga Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menggunakan peruntukan sedia ada di kementerian masing-masing. Bagi kejadian-kejadian bencana yang berlaku di luar tempoh musim MTL, kerajaan akan meneruskan pemberian BWI atau bantuan wang ihsan kepada setiap KIR yang layak. Terima kasih. Tambahan Yang Berhormat Baram. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang cukup lengkap, dan saya percaya jawapan yang begini sudah pasti menjadi pegangan dan harapan rakyat-rakyat seperti di Baram yang sentiasa dilandai banjir sepanjang tahun. Soalan tambahan saya adalah bagaimana cara untuk memohon permohonan-permohonan yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, sebab kita di kawasan pendalaman tak ada internet. Jadi kita memerlukan cara-cara yang betul ini supaya mereka juga sebagai rakyat dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Mohon jawapan. Terima kasih Yang Berhormat Baram. Permohonan Yang Berhormat Baram boleh dibuat melalui pejabat daerah masing-masing. Bantuan wang ihsan atau BWI hanya diberikan kepada ketua isi rumah atau KIR. Bagi yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS, ketua isi rumah KIR warga negara Malaysia sahaja boleh merujuk kepada petugas Pusat Pemindahan Sementara PPS masing-masing juga Baram. Bagi yang tidak berpindah ke PPS, permohonan perlu dikemukakan kepada ketua komuniti, ketua kampung, tuan rumah kalau di Sarawak, maran umar kalau orang Ulu, ataupun paran lepuk suku kaum Kenyah, dan juga melalui pegawai daerah masing-masing Baram. Kelulusan permohonan adalah tertaluk kepada pengisahan pegawai daerah selaku pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Baram, I think clear. Terima kasih.
Jerlun. Keluang sedang dibanjiri. Tuan Yang Dipertua, minta tolong. Yang berhormat. Tuan Tuan. Terima kasih, Tuan Dipertua. Saya lihat bahawa jawapan yang diberi tadi berlega kepada isu bencana banjir. Tapi isu yang ditanya juga melibatkan soal kebakaran. Saya ingin dapat penjelasan daripada Yang Menteri bahawa bagaimana bencana yang melibatkan kebakaran yang sering berlaku di Sabah, di Tawau, di banyak kawasan hampir setiap tahun 5-6 kali. Persoalan saya, apakah kerajaan juga boleh pertimbangkan satu mekanisme pengeluaran dana daripada KWSP akaun 1 kepada mereka yang ditipu bencana yang mengejut dan jadi miskin tiba-tiba. Saya mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk bencana kebakaran itu, arti kita ada mengikut SOP di setiap negeri masing-masing. Jadi NEKMA sentiasa mengulurkan bantuan kepada mangsa bencana kebakaran. Di tempat saya Yang Berhormat, sentiasa rumah panjang terbakar pada bulan yang lalu. Saya menggunakan pejabat daerah selaku pengurusi dan memohon kepada pejabat daerah memohon peruntukan dari pengurusi jawatan kuasa negeri masing-masing. Jadi saya ingat yang lain tu Yang Berhormat, saya akan jawab secara tertulis kiranya Yang Berhormat nak terperinci, inklusif dan inklusif untuk Yang Berhormat. Terima kasih. Speaker, boleh Datuk satu. Speaker, Banjir. Johor sekarang banjir. Soalan Minta kedua, soalan tambahan. selanjutnya duduk Yang Berhormat. Dipersilakan soalan kedua Tuan Cik Alias bin Hamid Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan Kemaman nombor 2. Tuan Yang Dipertua, pada 21 September 2022, Mesyuarat Jemaah Menteri telah sebulat suara bersetuju supaya Malaysia meratifikasi perjanjian CPTPP dan seterusnya ia telah diratifikasikan pada 30 hari bulan September 2022. Perjanjian CPTPP menjamin hak dan kepentingan petani tempatan di mana CPTPP merupakan satu-satunya FTA yang pernah ditandatangani oleh Malaysia yang mengiktiraf isu keterjaminan makanan ataupun food security. Dalam hal ini, kerajaan berhak melaksanakan larangan sementara ekspor bagi produk barangan makanan agar produk barangan makanan mencukupi untuk kegunaan penduduk negara ini. Dakwaan bahawa perjanjian CPTPP tidak membenarkan kerajaan daripada melaksanakan larangan ekspor barangan makanan asas seperti ayam tidak betul. Selain itu, perjanjian CPTPP tidak akan menjejaskan program-program bantuan kerajaan termasuk subsidi kepada pertanian untuk tujuan ekspor. Sehingga kini, Malaysia tidak pernah melaksanakan apa-apa program pemberian subsidi ekspor kepada petani. Subsidi sedia adalah di dalam bentuk subsidi minyak, baja serta pembaikan dan penaik tarafan kapal bagi nelayan kecil dan yang lain. Yang mana kesemua subsidi ini tidak diklasifikasi sebagai subsidi ekspor di bawah CPTPP. Sebelum itu, kerajaan masih boleh terus memberi subsidi serta bantuan sedemikian rupa kepada petani dan nelayan tempatan. Selain daripada perkara-perkara yang saya jelaskan di atas, perjanjian CPTPP juga tidak akan mengakibatkan penghapusan menyeluruh duty import bagi barangan pertanian secara mendadak. Sememangnya Malaysia bergantung kepada import barangan pertanian di mana lebih 50% daripada keperluan tempatan seperti daging kambing dan lembu dipenuhi melalui sumber import. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, bagi tahun 2020 saja, purata duty import bagi barangan pertanian adalah sekitar 13.8% dan ianya terus berkurangan kepada 7.9% bagi tahun 2021. Pada masa yang sama, Malaysia telah diberikan tempoh pelaksanaan yang lebih panjang, iaitu 16 tahun lagi bagi tujuan pengurangan dan penghapusan duty import termasuk bagi barangan pertanian.
Tambahan pula, Malaysia tidak perlu menghapuskan sepenuhnya duty import bagi ayam, telur dan beberapa item lain di bawah CPTPP dan masih boleh mengekalkan sistem kota kadar tarif atau tarif rate kota. Untuk maklumat Dewan ini, sektor pertanian termasuk komitmen yang berkaitan dengan sektor tersebut di dalam perjanjian perdagangan bebas yang lain seperti CPTPP adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjamahan Makanan. Berdasarkan keterangan di atas, adalah jelas bahawa perjanjian CPTPP tidak memberi impak negatif kepada sektor pertanian. Terima kasih. Yang berhormat Kemaman, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Tuan Yang di-Pertua. Melihat kepada senario perjanjian CPTPP hari ini ada ditentang oleh ramai pihak termasuk NGO terutamanya yang melibatkan para peternak, petani, nelayan dan usahawan tempatan berikutan hak mereka dinafikan dalam perjanjian ini. Soalan tambahan saya, sejauh manakah MITI benar-benar melihat secara serius kesan ataupun implikasi besar dalam meratifikasikan perjanjian CPTPP ini terhadap sektor pertanian demi memastikan keterjaminan makanan di negara kita? Terima kasih. Seperti apa yang saya telah perjelaskan tadi, bahawa sektor pertanian tidak menerima impak negatif yang seperti yang saya senaraikan. Dan ini adalah CPTPP adalah keputusan yang dibuat oleh kerajaan dahulu dan diteruskan oleh kerajaan sekarang demi membuka akses pasaran untuk negara kita. Terima kasih. Tuan Speaker. Soalan Tuan Speaker sini. tambahan kedua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Seperti yang kita sedia maklum, selain daripada CPTPP, Malaysia juga telah menjadi salah satu signatory atau telah ratifikasikan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada 18 Mac 2022. Maka soalan tambahan saya kepada Menteri ialah, kedua-dua ni adalah FTA. Apakah impak FTA ini kepada sektor-sektor industri lain, khasnya automobil, di mana di Malaysia selama ini kita mengamalkan satu protective system sebab kita ada industri pembinaan kereta tempatan. Yang kedua, soalan tambahan saya ialah, adakah kerajaan Malaysia pada masa yang dekat ini akan menandatangani FTA baru? Terima kasih. Buat setakat ini, yang di-Pertua, buat setakat ini belum ada keputusan untuk meneruskan apa-apa perbincangan FTA baru, walaupun ada yang berminat untuk menandatangani FTA dengan Malaysia. Dari segi ASEP dan juga CPTPP, kenapa kerajaan terdahulu dan juga kerajaan sekarang meneruskan dua-dua penglibatan Malaysia dalam dua-dua perjanjian ini ialah kerana sistem perdagangan dunia telah berubah. Sebelum peperangan perdagangan di antara Amerika Syarikat dengan China dan juga apa yang telah berlaku kebelakangan ini, dunia diuruskan melalui WTO. Perdagangan diuruskan oleh WTO. Tetapi sekarang ni lebih banyak blok-blok yang telah wujud dan negara kita sebagai negara perdagangan memerlukan perjanjian-perjanjian ini supaya diterangkumi dalam perjanjian-perjanjian ini, dalam grup ini dan bukan di luar daripada grouping-grouping itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selanjutnya, soalan yang ketiga, Tuan Syerizan bin Johan Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Nombor 3 soalan Bangi. Mohon Menteri jawab sekarang. Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Bangi ataslah soalan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, dari tahun 2009 hingga 28 Februari 2023, sebanyak 2,825 aduan telah diterima dan disiasat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berhubung kesalahan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Daripada aduan yang diterima tersebut, sebanyak 108 kes masih dalam siasatan, 115 kes telah didakwa di mahkamah, 40 kes telah dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan yang berjumlah RM138,250 dan 84 kes telah dikeluarkan notis amaran. 2,478 kes berstatus tiada tindakan lanjut no further action NFA dengan izin dan atau tiada kesalahan dizahirkan no offence disclosed NOD dengan izin. Kes-kes yang diklasifikasikan sebagai NFA ataupun NOD adalah disebabkan tiada bukti yang kukuh yang untuk menggiatkan suspek dengan kesalahan yang disiasat di bawah Seksyen 233 Akta 588. Daripada 115 kes yang telah didakwa di mahkamah, 108 kes telah selesai dan dijatuhkan hukuman denda dengan nilai keseluruhan yang berjumlah RM1,040,000 dan sebanyak 7 kes lagi sedang dalam proses perbicaraan. Dari sudut jenis hantaran di bawah Seksyen 233 Akta 588, daripada 2,825 aduan tersebut, 1,631 aduan adalah melibatkan kandungan lucah. 7 aduan adalah melibatkan kandungan sumbang. 574 aduan adalah melibatkan kandungan palsu, 67 aduan adalah melibatkan kandungan mengancam dan 546 aduan adalah melibatkan kandungan jelik. Dari sudut jenis hantaran juga, bagi 115 kes yang didakwa di mahkamah, 46 kes adalah melibatkan kandungan lucah, 3 kes melibatkan kandungan sumbang, 18 kes melibatkan kandungan palsu, 3 kes melibatkan kandungan mengancam dan 45 kes melibatkan kandungan jilid. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Yang Berhormat, soalan tambahan. Terima kasih YB Menteri kerana jawapan yang komprehensif tersebut. Kita tahu sebenarnya Seksyen 233 ini adalah satu seksyen yang bermasalah. Saya sendiri sebagai peguam telah banyak kali mewakili anak guam orang biasa yang telah ditahan, disiasat, didakwa dan kemudian disabitkan atas sebab kerana mereka mengkritik orang politik. Jadi soalan saya YB Menteri, adakah kementerian merancang untuk meminda Seksyen 2331 Akta Komunikasi dan Multimedia ini supaya ia tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan politik? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi ataslah soalan tambahan tersebut. Seperti yang saya sebut dalam jawapan saya sebentar tadi, sebenarnya 58% punya kes ataupun aduan yang kami terima ataupun diterima oleh MCMC adalah bersifat kandungan lucah. Yang sebenarnya yang berelemen elemen hantaran yang bersifat mengancam adalah 67. Tetapi walaupun begitu, memang kita ada usaha untuk mengkaji Seksyen 233 ini, tetapi itu adalah lebih kepada aspek bahawa bagaimana kita bolehlah melancarkan ataupun memastikan bahawa siasatan itu bolehlah dijalankan secara lebih lancar, dan kita nak pastikan bahawa MCMC ditambah baik denganlah pengenalan peruntukan mengenai keperluan penyimpanan, pemeliharaan dan penzahiran data trafik. Jadi
Jadi saya juga mengalu-alukan semua cadangan daripada Yang Berhormat bagaimana kita boleh buat tambah baik terhadap Seksyen 233 ini supaya kita bolehlah memastikan bahawa Seksyen 233 itu memang ada keperluan untuk kewujudannya, tetapi bagaimana kita boleh pastikan dia tidak disalahgunakan. Saya mengalu-alukan sebarang cadangan daripada Yang Berhormat duduk sini ataupun di sana untuk kita pastikan bahawa semua ruang undang-undang kita tidak akan disalahguna. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Soalan tambahan berikutnya Yang Berhormat Farid. Tuan Dipertua, saya nak soalan tambahan saya. Apakah bentuk pengawalan atau pencegahan yang dilakukan untuk mencegah daripada berlakunya sebaran lucah mengganggu ketenteraman dan keselamatan ini? Bentuk pengawalan atau pencegahan yang dilakukan? Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Farid. Kalau kita menyebut kepada tentang Seksyen 233, ia adalah sebenarnya peruntukan untuklah empower ataupun membolehkan pihak berkuasa untuklah mengambil tindakan selepaslah kandungan yang bersifat lucah ataupun mengancam telah dihantar ataupun muat naik di media sosial. Tetapi pada masa yang sama untuklah memastikan bahawa kandungan yang bersifat lucah, yang bersifat mengancam tidak dimuat naik di media sosial, beberapa usaha telah dilaksanakan sepertilah bagi platform provider, mereka pembekal platform mereka adalah screening mereka untuk pastikan bahawa apa-apa kandungan yang di outlook tersebut tidaklah bersifat lucah. Selain daripada itu, untuklah kerajaan apabila kita terima sebarang aduan di mana kandungan itu memang bersifat lucah, kami juga akan menghubungi platform provider untuk pastikan kandungan itu akan dipadamkan. Pada masa yang sama, kami juga bekerjasama dengan syarikat telco untuk pastikan bahawa kandungan yang sifat meragukan tidak akan dihantar keluar. Bermula 2021 sehinggalah 2022, sebanyak 581 juta SMS yang meragukan telah disekap oleh sebab bukan sahaja bersifat lucah, tetapi banyak lagi sepertilah penipuan dan sebagainya telah disekat. Selain daripada banyak lagi telefon number kami juga sekat kerana adalah telefon number yang kita suspek telahlah disalahgunakan. Jadi saya harap ini menjawab soalan Yang Berhormat Farid. Terima kasih. Berikutnya soalan yang keempat. Tambah satu soalan. Datuk Muslimin bin Yahya, Yang Berhormat Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 4. Menteri. Terima kasih Sungai Besar atas soalan. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM komited dalam membantu usaha kerajaan untuk memastikan keterjaminan makanan negara melalui penglibatan koperasi dalam sektor agro makanan. Sehingga 31 Disember 2022, sebanyak 172 koperasi telah terlibat secara khusus dalam sektor agro makanan yang meliputi aktiviti penternakan, perikanan, tanaman dan pembekalan input pertanian. KUSKOP melalui SKM telah mengambil inisiatif dan tindakan bagi meningkatkan penglibatan dan sumbangan koperasi dalam sektor agro makanan seperti berikut. 1. Menyediakan pembiayaan modal pusingan agro makanan dengan jumlah peruntukan sebanyak RM100 juta. Koperasi yang layak boleh memohon pembiayaan sehingga RM3 juta bagi mengembang atau memperluaskan projek berkaitan pengeluaran makanan pertanian utama upstream, pemprosesan ataupun penghilangan agro makanan atau aktiviti hiliran makanan lain. 2. Menyediakan grant bantuan pembangunan sehingga RM300,000 kepada koperasi yang berkelayakan bagi mengukuh dan mengembangkan aktiviti perniagaan koperasi termasuk aktiviti pertanian. Mewujudkan
Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Berhad yang bertujuan untuk menggambling sumber modal, kepakaran, kemahiran dan tenaga profesional yang dimiliki oleh koperasi pertanian bagi melaksanakan aktiviti pada skala yang lebih besar dan menguasai aktiviti di sepanjang rantai bekalan. Mengadakan sesi libat urus bersama koperasi yang terlibat dalam aktiviti penternakan ayam pada 12 hari bulan Januari 2023 bagi mengenal pasti isu dan cabaran serta memperincikan strategi pemerkasaan koperasi dalam aktiviti ternakan ayam dan mengadakan kerjasama strategi dengan Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan MAFS untuk mengoptimumkan potensi sumber melibatkan kedua-dua kementerian. Kerjasama strategi ini antaranya bertujuan untuk menyokong transformasi dan permodenan projek pertanian oleh sektor koperasi yang akan menyumbang kepada keterjaminan pengeluaran makanan negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sungai Besar. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang saya kira sangat meyakinkan, dan saya mendengar tadi Yang Berhormat Menteri bercakap berkaitan dengan penubuhan Federasi Koperasi yang berasaskan kepada pertanian dan industri asas tani. Yang ini mungkin untuk memberi galakan ataupun sumbangan bekalan kepada rakyat berkaitan dengan agromakanan. Soalan saya, setakat mana penggabungan koperasi ini mampu supply ataupun mampu menyumbang bekalan kepada rakyat ataupun sekurang-kurangnya supply kepada 7.1 juta ahli koperasi seluruh negara. Terima kasih, Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, pada peringkat ini terdapat hanya 5 koperasi yang telah menjadi anggota dalam Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Berhad. Usaha telah diambil untuk mengurangkan modal share daripada 50,000 kepada 5,000. Dengan itu satu usaha ini adalah satu usaha untuk mempromosi dan menggalakkan semua koperasi pertanian dapat menganggotai federasi tersebut. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat, dengan gabungan lebih banyak koperasi dalam federasi ini akan membolehkan penggabungan usaha untuk menggiatkan lagi sektor agro makanan dan juga sektor pertanian. Dan dari segi penggabungan usaha ini akan membolehkan mereka membentuk satu blok yang dapat menjaminkan pembelian bijirin dan ataupun bahan-bahan untuk tujuan mengurangkan kos pembiayaan sektor pertanian ini. Silakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tuan Pertua. Tadi disebutkan oleh Yang Berhormat Kepala Menteri bahawa sebanyak ataupun sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk tabung agro makanan. Soalan saya ialah berapakah jumlah tersebut yang telah pun dimanfaatkan bagi tujuan koperasi, dan soalan tambahan kedua saya ialah berkenaan dengan nafas dan angkasa yang sebelum ini pada tahun lepas telah juga terlibat untuk membantu mengurangkan bekalan ayam dan tanaman jagung bijirin. Jadi apakah status tindakan yang telah diambil oleh pihak angkasa terutamanya dalam membantu untuk mengawal dan juga melihat dari segi kebergantungan makanan ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat, ini adalah kali pertama satu dana khusus diperuntukkan iaitu 100 juta di bawah dalam buku bajet tahun 2023 untuk sektor agro makanan. Dan ini adalah satu usaha baru, walaupun sebelum ini dana dalaman digunakan untuk bagi tujuan pembiayaan. Ini adalah kali pertama satu dana sebanyak 100 juta diperuntukkan bagi sektor ini. Dan program-program yang sebelum ini
yang di mana dana dalaman digunakan akan diperkasa dan program baru akan diperkenalkan untuk memperkasa sektor ini. Berkenaan dengan kejayaan ataupun status angkasa dalam memperkasa pengeluaran bijirin, saya akan maklumkan secara bertulis kerana saya tidak mempunyai data pada masa ini sekarang. Terima kasih. Soalan yang kelima dijemput Datuk Seri Panglima Madias Tangau Yang Berhormat Tuaran. Tuan Ibu Ketua, soalan Tuaran, soalan nombor 5. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam masyarakat madani. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran di atas soalan yang diberikan. Memang soalan berkenaan dengan harga barang ini sering menjadi persoalan kerana ramai yang mengatakan bahawa kerajaan gagal mengawal harga barang. Ya, soalan Tuaran spesifik berkenaan dengan harga daging, tapi boleh izinkan saya Tuan Yang Dipertua memberi gambaran menyeluruh dahulu. Kerajaan Malaysia, Tuan Yang Dipertua, mengamalkan ekonomi pasaran bebas bagi menjamin kestabilan barangan di pasaran di mana harga sesebuah barangan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan iaitu supply and demand dengan izin. Ia juga saling bergantung ataupun interdependent kepada pasaran global terutama barang-barang yang bahan mentahnya bersumberkan import. Buat pengetahuan Tuan Dipertua Yang Berhormat Tuaran, kita ada 11 jenis barangan yang kita kawal harganya. Daripada 11 itu, 6 ada bersubsidi dan 4 dikawal harganya. 10, minta maaf ya. 10 barang. Jadi, Tuan Yang Dipertua, ada barang yang kita kawal harga yang kita beri subsidi. Seperti LPG, diesel, RON 95, ya, ayam bulat standard, telur grade A, B dan C. Ini kita kawal harga dan kita subsidikan. Kemudian ada juga barang yang kita kawal harga tetapi kita tidak subsidikan seperti face mask, rapid test kit, minyak masak botol, ya, gula, tepung. Yang tadi saya lupa yang bersubsidi tambah minyak masak paket, ya. Jadi ada 6 bersubsidi dan 5 tidak bersubsidi. Jadi kita juga kita juga ada skim harga maksimum musim perayaan, ya, di mana kita kawal harga ketika itu. Jadi Tuan Yang Dipertua, barang seperti daging ayam kita sudah kawal harganya begitu lama, ya, begitu lama. Semenjak daripada Februari, yang saya ingat saya, semenjak daripada 5 Februari 2025, ya, kita kawal harga ayam dan kita kawal harga telur grade A, B dan C. Manakala untuk daging khinzir kita kawal sewaktu musim perayaan, Tuan Yang Dipertua, sewaktu musim perayaan Tahun Baru Cina, ya, kita kawal harganya. Selain daripada itu kita tidak kawal harganya. Dan di luar masa-masa tersebut, barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori barang yang dikawal harganya kita bebaskan. Maksudnya mengikut pasaran bebas, ya, seperti yang saya katakan tadi, free market economy. Terima kasih Tuan Dipertua, itu jawapan saya. Soalan tambahan Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih di atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan ini soalan spesifik dan sebaik-baik mungkin yang dapat menjawab soalan ini barangkali di Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan. Tetapi ada kaitan dengan kos sara hidup. Persoalan saya pertama ialah dari segi penyelarasan. Penyelarasan di antara dua kementerian ini untuk menangani ini. Sebab satu tindakan yang pertama itu ialah dari segi jangka pendek. Satu jangka panjang. Bagaimana hari ini contohnya harga khinzir itu 1 kilo 58 ringgit kalau di Sabah. Memang tidak boleh sudah, begitu mahal. Jadi pertanyaan saya ialah bagaimanakah penyelarasan dapat dibuat supaya akhirnya pengguna dapat membeli, dapat menurunkan harga daging-daging ternakan ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri.
Ya, terima kasih di atas soalan tambahan. Datuk Yang di-Pertua, memang diwujudkan satu sekretariat khas di antara dua kementerian, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kedua-dua sekretariat ini bertanggungjawab untuk berbincang, memastikan bahawa harga itu dapat kita kawal. Kerana kita, seperti saya katakan tadi, dia ada banyak faktor-faktor luaran, seperti makanan haiwan. Dia jadi penentu kepada harga daging itu sendiri. Jadi KPDN, kita di hujung supply chain. We are at the end of the supply chain dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Jadi namun begitu kami bertanggungjawab terhadap pengguna. Jadi kami akan sentiasa menjaga kepentingan pengguna, di masa yang sama pihak MAFS menjaga kepentingan industri. Jadi kita nak menang-menang di dalam keadaan ini dan kita cuba balance atau mengimbangi di antara keperluan industri serta juga keperluan pengguna. Ya, insya-Allah kita cuba yang terbaik. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Seterusnya Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Yang di-Pertua. Kembali seperti apa yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Dan kalau kita lihat di dalam ekonomi pasaran bebas, dia tergantung kepada supply and demand. Dan kalau kita lihat kepada daging tahap sara diri kita, SSL, hanya berada pada paras 22.2%. Dan kalau bagi daging ayam berada pada paras 119% dan daging lembu itu juga berada pada paras di atas 100%. Jadi, kenapakah daging lembu itu sendiri tidak ditingkatkan setelah berpuluh-puluh tahun kepada tahap lebih 100%? Adakah ini dipengaruhi oleh kartel daging itu sendiri ataupun sebahagian daripada kesan akibat ternakan lembu oleh Datuk Sar Izzat berjumlah 250 juta yang hanyut ke laut? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Tanjung Karang. Seperti kita ketahui, memanglah soalan ini elok dijawab oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Namun sedikit saya ingin menyatakan di sini bahawa selama ini, seingat saya, lebih sedekad kita bercakap berkenaan dengan keterjaminan makanan. Dan keterjaminan makanan ini satu isu yang besar, bukan satu isu yang remeh. Dan kerajaan pada hari ini terpaksa menanggung liability keputusan dasar yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Ini adalah beban besar ke atas kerajaan perpaduan pada hari ini. Namun, kita komited dan kita akan berikan yang terbaik insya-Allah untuk melakukan apa yang kita patut. Hatta dengan menamakan kementerian yang dengan meletakkan keterjaminan makanan dan kos sara hidup dalam nama kementerian. Menteri kot. Tak mampu cakap tak mampu. Yang Berhormat, soalan yang ke-6 dipersilakan Menteri alamak. Tuan Sabri bin Ajid. Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mentega terbang sudah ditayang. Menteri pula terlepas pandang. Soalan saya, drone terbang nombor 6, harap YB Menteri jawabkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI selaku peneraju agenda sains dan teknologi negara memainkan peranan penting dalam pembangunan ekosistem pengaplikasian teknologi drone dalam bidang pertanian. MOSTI melalui inisiatif National Technology and Innovation Sandbox atau NTIS dengan izin telah menggalakkan penggunaan drone dalam industri pertanian dan juga peladangan yang menggunakan teknologi oleh syarikat drone tempatan seperti Aerodyne, Ionic dan Meraki. Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh MRanti pada tahun 2020 sehingga 2021 dengan syarikat ADP Citec Sdn Berhad dan kawasan pembangunan pertanian bersepadu bagi tanaman padi telah mendapati bahawa penggunaan drone untuk proses penyemburan baja dan racun dapat mempercepatkan masa, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan meningkatkan pendapatan para petani.
Semenjak rancangan Malaysia yang ke-11, sebanyak 3 buah projek R&D telah diluluskan di bawah dana MOSTI dengan jumlah peruntukan sebanyak 1.43 juta ringgit yang berkaitan teknologi drone dalam bidang pertanian. 2 daripada projek tersebut telah siap dilaksanakan manakala 1 projek masih berstatus ongoing dengan izin. Selain itu, terdapat 4 syarikat yang telah dibiayai di bawah model teroka atau suntikan ekuiti dengan jumlah penyaluran sebanyak 18.66 juta ringgit daripada agensi-agensi pembiaya MOSTI yang berkaitan dengan teknologi drone dalam bidang pertanian. Sebagai pelan jangka panjang, MOSTI melalui MRANTI telah membangunkan pelan tindakan teknologi drone Malaysia 2022 hingga 2030 atau dikenali sebagai MDTAP 30, dan antara misi utama MDTAP 30 adalah untuk memperbanyakkan penggunaan teknologi drone di dalam sektor pertanian bagi meningkatkan hasil, mengurangkan kebergantungan pekerja asing serta memberi peluang pekerjaan kepada para petani terutamanya di kawasan luar bandar. Sekian dan terima kasih. Yang berhormat Jerai, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri menyertakan dengan baik jawapan yang saya perlukan tadi, dan cuma dalam soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah kementerian untuk berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian dan Menteri Pertanian pun ada sini untuk contohnya mengadakan projek rintis di lapangan bagi mengeluarkan drone yang efektif penggunaannya dan mampu milik oleh petani di seluruh negara. Sekian. Terima kasih ahli yang berhormat. Terima kasih atas soalan ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, mesti sentiasa menjalankan kerjasama kolaboratif dengan kementerian-kementerian yang lain sebagai contoh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi mempelbagaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian moden sebagai satu strategi jangka masa panjang bagi menangani isu keterjaminan makanan. Sebagaimana yang kita maklum, Kementerian MOSTI ini kita hanya pengendali untuk teknologi tersebut, kita laksanakan R&D dan kita akan bekerjasama secara kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi untuk membantu usaha kolaborasi ini, MOSTI telah menubuhkan satu pusat kolaborasi teknologi yang bertujuan untuk mengenal pasti teknologi sedia ada yang mampu memperkasakan sektor pertanian negara. Sehingga kini sebanyak 27 teknologi telah dikenal pasti. Selain itu, Pelan Tindakan Drone Malaysia atau MDTAP 30 mempunyai 8 misi yang akan dilaksanakan secara berfasa dalam pembangunan ekosistem drone untuk jangka masa yang panjang untuk mewujudkan fasiliti dan ekosistem pembuatan drone tempatan. Saya minta masa tambahan sedikit Tuan Yang di-Pertua untuk menyatakan bahawa antara satu kejayaan NTIS adalah melalui pengubahsuaian drone bagi penyemburan baja dan racun untuk tanaman ladang dan buah-buahan. Melalui pembiayaan NTIS iaitu di bawah agensi MTDC, yang pertama syarikat Meraki Services telah berjaya menghasilkan drone hybrid pertama menggunakan bateri dan petrol, dan juga ada syarikat Pola Drone Solutions Sdn Bhd yang telah berjaya komersialkan Oryctis di mana ciri utamanya ialah kebolehan melaksanakan kedua-dua blanket spraying untuk tanaman seperti padi dan jagung dan spot spraying untuk ladang kelapa sawit dan pokok-pokok buah-buahan. Maka dengan itu kita akan meneruskan lagi kolaborasi dengan kementerian yang berkaitan supaya kita punya teknologi akan lebih bersasar untuk membantu kepada golongan sasaran. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Batang Lupa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Jadi dewasa ini kita melihat potensi drone semakin berkembang dan pengendali drone
terutamanya di kalangan para belia telah banyak menceburkan diri dalam bidang drone ini. Jadi saya ingin membangkitkan soalan kepada pihak kementerian dan timbalan menteri, adakah kementerian bercadang untuk melahirkan, melatih dan mengiktiraf pengendali drone yang berada di luar sana, dan adakah pihak kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan TVET dan mewujudkan mungkin satu subjek yang kita boleh kendali sebagai subjek pengendali drone. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebenarnya pengoperasian drone ini ataupun penggunaan teknologi drone juga merupakan satu kaedah untuk kita menarik lebih ramai belia untuk menceburi bidang pertanian. Orang sentiasa ingat bahawa mungkin drone ini akan mengambil alih peluang-peluang pekerjaan, tapi sebenarnya dia tidak, sebab melalui drone ini kita dapat untuk upgrade para petani kita kepada pertanian pintar dan beralih kepada peluang-peluang pekerjaan yang lebih berkemahiran tinggi. Dan pada masa yang sama, apabila kita menggunakan pertanian pintar, kecakapan kita dalam pengoperasian akan meningkatkan lagi hasil pengeluaran dan secara langsung dapat untuk meningkatkan pendapatan para petani dan juga belia-belia yang menceburi bidang itu. Jadi berkaitan dengan itu, kita ada MTDC iaitu Malaysia Technology Development Corporation yang sehingga kini menyediakan kemudahan latihan kepada 1,667 remote pilot dan juga sudah tersenarai 130 pelatih yang menerima sijil kompetisi di bawah Civil Aviation Authority Malaysia dalam Remote Pilot Competency Certificate. Jadi kita sedang mewujudkan satu ekosistem di mana kita bukan saja memberi kursus latihan tetapi juga mengiktirafkan kepakaran ataupun kemahiran dalam pengoperasian drone supaya kita boleh beralih lebih untuk ke value chain yang lebih tinggi selepas ini. Sekian dan terima kasih. Beralih ke soalan yang ketujuh. Tuan Lu Sufui yang berhormat, Tawau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tawau minta Menteri Pendidikan Tinggi menyatakan kementerian berhasrat untuk mewujudkan sebuah universiti yang merangkumi semua bidang pengkhususan dalam sebuah universiti di daerah Tawau bagi memenuhi keperluan belajar di pantai timur Sabah. Terima kasih. Yang berhormat, lain kali tak perlu baca. Ya. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat sahabat saya dari Tawau. Sebelumnya saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat bahawa di wilayah Sabah terdapat 2 buah universiti awam dan 23 buah institut pengajian tinggi swasta yang merangkumi 3 buah college universiti dan 20 buah college. Universiti awam yang terdapat di Sabah adalah Universiti Malaysia Sabah UMS dengan 2 cawangan di kampus Sendakan dan kampus Tawau, dan Universiti Teknologi Mara UiTM yang turut mempunyai 2 kampus cawangan iaitu UiTM kampus Kota Kinabalu dan UiTM kampus Tawau. Jumlah enrolment pula bagi Universiti Malaysia Sabah UMS, kampus cawangan UMS dan UiTM bagi tahun 2022 adalah berjumlah 20,515 orang pelajar, dan jumlah ini adalah mencukupi untuk menampung permintaan sedia ada. Bagi kemasukan sesi 2023 misalnya, Universiti Malaysia Sabah UMS menetapkan unjuran kemasukan sebanyak 3,752 tempat dan tawaran yang dikeluarkan adalah sebanyak 4,284. Namun jumlah calon yang mendaftar hanyalah 2,772 iaitu sebanyak 73.88% sahaja. Manakala bagi politeknik terdapat 3 buah politeknik di Sabah dan salah satunya adalah di Tawau.
Seperti yang berhormat Menteri nyatakan semasa sesi penggulungan diraja baru-baru ini, iaitu bagi menjawab pertanyaan dan permintaan dari 11 ahli yang berhormat yang lain berhubung mewujudkan atau membuka sesebuah IPT. Penubuhan sesebuah IPT yang baru itu menuntut kepada penelitian spektrum keperluan yang pelbagai. Antaranya adalah pertama, permintaan semasa yang harus merangkumi keperluan dari perspektif pelajar dan masyarakat semasa yang mesti seimbang dengan saiz populasi. Kedua, kecukupan dan kesediaan bekalan tenaga pakar dalam sesuatu bidang. Ketiga, keupayaan menyediakan dan menyelenggara prasarana dengan baik. Keempat, kemandirian keuangan. Kelima, prospek dan jenis program yang hendak ditawarkan. Keenam, risiko pertindian, overlapping dan sebarang ketidakpadanan mismatching dengan IPT serta program sedia ada. Walau bagaimanapun, Kementerian senantiasa terbuka dan menghargai cadangan dari Yang Berhormat Tawau dan ahli-ahli yang berhormat yang lain berkaitan isu ini. Dan seperti juga Yang Berhormat, saya sebagai ahli parlimen daripada Sabah ingin juga melihat sektor pendidikan tinggi di Sabah membangun dan mencapai tahap seperti mana di wilayah lain di Malaysia ini. Terima kasih Yang Betul. Soalan tambahan Yang Berhormat Tawau. Okey, terima kasih Tuan Yang Bertuah. Apakah usaha dan langkah pihak kementerian melihat keperluan untuk mewujudkan sebuah universiti awam di Tawau atau menaik taraf bidang pengkajian khususnya sehingga ke peringkat ijazah sarjana muda atau yang lebih tinggi secara sepenuh masa demi memenuhi keperluan aspek pendidikan di Pantai Timur Sabah yang melibatkan 4 parlimen iaitu Tawau, Semporna, Lahadatuk dan Kalabakan yang mempunyai lebih kurang 1 juta populasi. Sekiranya hal ini direalisasikan, kadar enrolment pelajar untuk memasuki universiti awam di Tawau pastinya mendapat sambutan kerana dapat mengurangkan kos perpelajaran yang ditanggungi oleh ibu bapa dalam masa yang sama, mampu menyumbangkan modal insan mahasiswa ke Pantai Timur Sabah. Terima kasih. Yang Hormat Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Sahabat saya Yang Berhormat Tawau, seperti mana yang telah saya nyatakan, yang saya jelaskan sebentar tadi, mewujudkan sesebuah universiti awam atau menaik taraf bidang pengajian memerlukan penelitian dan pertimbangan berasaskan spektrum keperluan yang saya telah sebutkan tadi. Ketika ini terdapat sebuah college universiti dan sebuah college di bawah kerajaan negeri, iaitu College Universiti Yayasan Sabah atau dengan izin University College Sabah Foundation UCSF, dan College Teknologi Yayasan Sabah, Yayasan Sabah College of Technology, justru bagi membolehkan lebih ramai rakyat Sabah berpeluang melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi di Sabah. Saya ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat sahabat saya, sekiranya Yang Berhormat dapat mencadangkan kepada kerajaan negeri agar diwujudkan sebuah universiti swasta atau kampus cawangan universiti luar negara di Sabah seperti mana yang ada di Sarawak. Jiran kita ini telah berjaya dalam melahirkan lebih ramai pelajar Sarawak yang belajar di bumi dan tanah air sendiri. Dan juga sebagai jawapan kepada tujuan untuk menaik taraf bidang pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di IPT atau KPT akan membuat kajian dan sekiranya ada permintaan dan kesesuaian program, KPT akan memberi pertimbangan yang sewajarnya. Terima kasih. Soalan tambahan. Pasir Putih. Yang Berhormat Jelun. Tuan Yang Dipertua, saya ingin beralih tentang kesan daripada kerajaan mewujudkan pengkhususan dalam bidang pendidikan di semua IPTA ataupun IPTS dalam negara, iaitu tentang dari sudut pengangguran yang berlaku akibat daripada banyaknya bidang pengkhususan yang diwujudkan
Dan saya mengambil satu contoh tentang lambakan graduan perubatan untuk menjalani latihan di hospital-hospital kerajaan yang disebut sebagai houseman. Dilihat berlaku lambakan ataupun mereka tidak ditempatkan di hospital-hospital kerajaan. Jadi soalan saya, apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk mengatasi isu lambakan doktor pelatih ini? Sebab ini memberi kesan yang besar kepada hospital kerana pesakit semakin bertambah, tetapi doktor pelatih tidak ditempatkan. Sekian. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelun atas soalan tambahan. Tuan Yang Dipertua, perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi adalah satu soalan yang agaknya di luar skop soalan asal. Walau bagaimanapun saya mengucapkan banyak terima kasih atas pandangan dan soalan daripada Yang Berhormat dan Kementerian akan mengambil perhatian dalam perkara tersebut. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat, soalan nombor 8, Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz. Yang Berhormat, Tanah Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya kemukakan soalan Datuk Yang Bertua, hari ini saya dan rakan-rakan Perikatan Nasional ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Tentera Darat yang ke-90. Soalan saya... Terima kasih. Yang Amat Menteri.